Sebuah kapal kargo komersial telah diserang oleh drone di perairan Qatar, dan krisis di Teluk mendapat isyarat berbahaya pada hari Isnin, 11 Mei 2026. Kapal tersebut datang dari Abu Dhabi menuju ke pelabuhan Mesaed dan telah diserang di timur laut pantai Qatar, menyebabkan kebakaran kecil di atas kapal dan message yang disampaikan adalah serius. Pelayaran awam sekali lagi menjadi sasaran pengawal revolusi berdarah di bawah kawalan kediktatoran tentera Iran pada saat rejim itu cuba menjadikan ketakutan, tenaga, dan perdagangan sebagai senjata tekanan. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Milson Alves, Penanda Aras Credibility. Serangan itu berlaku di kawasan sensitif bagi Qatar, sebuah negara yang bergantung kepada kestabilan maritim untuk tenaga, perdagangan, dan diplomasi. Menurut Kementerian Pertahanan Qatar, kapal itu berada dalam perairan wilayah Qatar ketika ia diserang. Pihak berkuasa maritim British juga memaklumkan bahawa sebuah kapal pengangkut pukal telah terkena projektil tidak dikenal pasti pada jarak 23 batu nautika dari Doha. Tanpa terlibat dalam pertempuran, tanpa membawa askar, tanpa menjadi sasaran ketenteraan secara langsung. Dan disinilah, kes ini menjadi beban terhadap struktur radikal rejim Iran. Pengawal revolusi Islam selama bertahun-tahun berperanan sebagai cabang tekanan ketenteraan dan politik Teheran. Ia sekali lagi muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan serantau. Kerana tindakan seperti ini mengikuti corak paksaan yang sama digunakan untuk menakut-nakutkan kapal, meningkatkan kos insurans, menghalang kargo dan menunjukkan kekuatan apabila rejim merasa terdesak. Matlamat politiknya adalah mudah dan kejam, mencipta ketidakstabilan ekonomi untuk memaksa konsesi. Matlamat politik mudah Qatar kesannya bukan sahaja pada badan kapal. Amaran itu sampai kepada syarikat insurans, syarikat perkapalan, pelabuhan, pembeli tenaga dan kerajaan yang bergantung kepada laluan ini. Rejim Iran tahu tentang perkara ini. Dia cuba menggunakan ketidakstabilan sebagai perisai untuk terus hidup. Semakin dia terasing, semakin dia bertaruh bahawa dunia akan membayar harga yang terlalu tinggi untuk menentangnya. Inilah logik bunuh diri. Jika Teheran kehilangan ruang untuk bergerak, ia akan mengancam. Respons dari Qatar sangat tegas. Doha mengecam serangan itu sebagai satu peningkatan yang berbahaya dan tidak boleh diterima kerana menyerang kapal dagang, melanggar kebebasan pelayaran dan mengancam keselamatan serantau. Emiriyah Arab Bersatu juga mengklasifikasikan serangan itu sebagai tindakan pengganas dan berkata bahawa menyasarkan pelayaran komersial mengancam kedaulatan Qatar, keselamatan Teluk dan kestabilan antarabangsa. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ia dilihat sebagai satu insiden terpencil, tetapi sebagai sebahagian daripada suasana ugutan terhadap laluan awam. Kapal itu tidak tenggelam, anak kapal berjaya melarikan diri. Serangan drone ke atas kapal kargo komersial boleh membunuh kelasi, membakar muatan, mencemarkan laut dan menghentikan operasi seluruh pelabuhan. Hakikat bahawa kebakaran itu dapat dikawal telah mengelakkan tragedi yang lebih besar. Masalahnya ialah, cubaan itu sendiri sudah memenuhi sebahagian daripada tujuan politik penyerang, menyebarkan ketakutan. Pengawal revolusi faham bahawa mereka tidak perlu memenangi peperangan laut sepenuhnya untuk menyebabkan kerosakan. Cukup sekadar menimbulkan keraguan tentang kapal mana yang akan menjadi sasaran seterusnya. Waktu serangan itu meningkatkan ketegangan. Trump menolak jawapan Iran terhadap cadangan damai dari Amerika Syarikat dan menyifatkan pendirian Teheran sebagai tidak boleh diterima. Tidak lama kemudian, harga minyak naik lebih daripada $3 setong. Sementara, pasaran bertindak balas terhadap risiko perang yang berpanjangan dan laluan tenaga kekal tidak stabil. Melebihi $104 setong. Dan Reuters melaporkan bahawa Aramco telah memberi amaran tentang kehilangan kira-kira 1 bilion tong di pasaran global dalam 2 bulan terakhir. Itulah perkara utama. Serangan ke atas kapal kargo berhampiran Qatar bukan sahaja menyasarkan sebuah kapal. Ia menyasarkan keyakinan, ia menyasarkan harga bahan api, ia menyasarkan inflasi. Ia menyasarkan rasa keselamatan. Lihat, ia membawa makanan, tenaga, alat ganti industri, dan barangan asas. Rejim Iran menggunakan laut sebagai pentas untuk pemerasan kerana mereka tahu ekonomi dunia bergantung kepada kebolehramalan. Apabila kebolehramalan itu terganggu, kosnya akan ditanggung oleh pengguna biasa, termasuk berjuta-juta orang yang tiada kaitan dengan peperangan. United Kingdom sudah pun mengambil tindakan. London mengumumkan penghantaran HMS Dragon ke Timur Tengah.
sedang mempersiapkan misi pelbagai negara untuk melindungi pelayaran dengan kerjasama Prancis apabila keadaan mengizinkan. Ini menunjukkan bahawa kuasa-kuasa Barat tidak menganggap kes ini sebagai gangguan diplomatik, tetapi sebagai ancaman kepada kebebasan pelayaran. Dan apabila sebuah kapal yang dikaitkan dengan amaran British diserang berhampiran Qatar, tekanan untuk pengiring tentera laut, rondaan dan tindak balas yang diselaraskan meningkat dengan cepat. Bagi rejim Iran, pertaruhan ini berbahaya kerana ia menyatukan lebih banyak negara untuk menentang Teheran. Serangan di perairan Qatar itu bukan sahaja menakutkan London atau Washington. Ia meresahkan Doha, Abu Dhabi, Kuwait, Paris, Ottawa dan semua yang bergantung kepada laluan terbuka. Rejim itu cuba menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai keupayaan untuk menimbulkan penderitaan, tetapi akhirnya menguatkan lagi idea bahawa mesin ketenteraan mereka sendiri telah menjadi ancaman langsung kepada perdagangan komersial. Apabila pengawal revolusi menjadikan kapal dagang sebagai sasaran, mereka membantu pihak lawan mereka untuk membenarkan lebih banyak tekanan, lebih banyak pengawasan, dan lebih banyak pengasingan. Sejarah menunjukkan bahawa menyerang laluan perdagangan selalunya membawa padah yang mahal kepada mereka yang memilih jalan itu. Pada tahun 2024, kumpulan Houthi dari Yaman yang bersekutu dengan Iran mula menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Hasilnya sangat jelas. Kapal-kapal telah dialihkan, perdagangan dunia menjadi lebih mahal. Majelis Keselamatan PBB mengecam serangan-serangan itu dan Amerika Syarikat serta United Kingdom melancarkan serangan terhadap kedudukan Houthi sebagai tindak balas terhadap ancaman ke atas pelayaran. Apabila Teheran atau sekutunya di rantau ini mengganggu kargo awam, mereka bukan sahaja mencabar musuh ketenteraan. Ia turut memberi kesan kepada kehidupan pekerja pelabuhan, kelasi, syarikat pengangkutan, pengguna dan kerajaan yang perlu memastikan barangan terus bergerak. Serangan ke atas kapal mungkin akan mencetuskan tajuk utama dan panik pada awalnya, tetapi selepas itu ia akan menarik pengiring, sekatan, pakatan dan serangan terhadap infrastruktur ketenteraan pihak penyerang. Rejim Iran tahu perkara ini, tetapi tetap berkeras dengan strategi tersebut kerana mereka perlu menunjukkan kekuatan. Walaupun meletakkan berjuta-juta rakyat Iran dalam risiko pengasingan yang lebih teruk, kemiskinan yang lebih mendalam dan penindasan yang lebih hebat, negara-negara lain sudah memahami dinamik ini. Qatar mengecam serangan itu kerana ia berlaku di kawasan maritim mereka sendiri. Emiria Arab Bersatu menyifatkan tindakan itu sebagai keganasan kerana mereka tahu sasaran sebenar adalah keselamatan ekonomi Teluk. Kanada juga mengecam serangan terbaru terhadap kapal-kapal dan infrastruktur awam di rantau itu, serta menyeru supaya undang-undang antarabangsa dan kebebasan dihormati. United Kingdom dan Perancis meneruskan perancangan tentera laut kerana krisis ini sudah melangkaui bidang diplomatik. Setiap reaksi mengukuhkan tafsiran yang sama. Apabila satu kumpulan radikal menggunakan drone terhadap kapal kargo, ia mendorong lebih banyak kerajaan untuk bertindak balas secara bersama. Anak kapal terselamat, kapal itu meneruskan perjalanan dan kebakaran berjaya dikawal, tetapi serangan itu meninggalkan kesan yang jelas. Rejim Iran kuba menggunakan penderitaan ekonomi dunia sebagai alat untuk terus berkuasa. Pengawal revolusi bertaruh pada kekacauan untuk menyembunyikan kelemahannya, menutup kritikan dalaman dan mengubah laluan perdagangan menjadi medan ugutan. Namun, setiap drone yang dilancarkan terhadap kapal awam juga memberikan bukti kepada dunia tentang risiko yang dibawa oleh struktur ini. Kapal kargo yang diserang berhampiran Qatar bukan sekadar sebuah kapal yang diserang. Ia adalah satu amaran tentang sejauh mana Teheran sanggup pergi apabila memilih untuk menyelamatkan rejimnya, walaupun ia mengorbankan keselamatan ribuan orang. Saya Muson Alvis, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.